إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين، ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم، ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نويت خدمة المسلمين. Pertama sekali, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin Rasulah, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Radina billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin Rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Kita menggunakan sebuah buku yang tajuknya Hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Tajuk dia panjang begitu. Tajuk buku ni Hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Kita sampai alhamdulillah dengan izin Allah pada hadis yang ke-33. Pagi ni saya akan baca dua hadis, 33 dan 34, insya-Allah. Tuan-tuan boleh buka muka surat 132 bagi yang ada kitab. Yang tak ada boleh dengar lah. Sama-sama kita niat hadir majlis ilmu untuk Allah keluarkan kita daripada kegelapan dan kesesatan kepada cahaya dan kebenaran, iaitulah ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wahai Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, wahai Allah kami mohon kepadamu rezeki yang baik, yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan kami mohon kepadamu wahai Allah
terimalah semua amalan dan kebaikan yang pernah kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Amin, amin. Hadis 33, tajuknya zikir penutup majlis. Apa maksud zikir penutup majlis? Iaitu, bermula daripada hari ini, tiap-tiap kali tuan-tuan berjumpa dengan orang lain ataupun bercakap dengan orang lain, sama ada seorang ataupun 10,000 orang, maka sebelum bersurai sebutlah Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan pakat beramal dengan hadis ni, sebab dia ada kelebihan dia, kenapa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan cakap telefon pun, kalau cakap telefon pun dia dua, sama ada baca kafaratul majlis. Zikir ini dipanggil sebagai kafaratul majlis, zikir yang nak menghapuskan semua dosa yang berlaku di dalam majlis itu, kecuali dosa besar yang berkaitan dengan manusia lah. Yang tu zikir tu ini tidak menghapuskan dosa besar yang berlaku di antara kita dengan manusia lain. Kita mengumpat orang lain, menipu orang lain, menaburkan tuduhan, melemparkan tuduhan ke orang, kan. Tiap-tiap kali tuan-tuan jumpa siapa pun lepas ni, sembang dengan mak kita ke, sembang dengan ahli keluarga kita ke, seorang ke, 10,000 orang ke, sebelum bersurai, Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan, jadi zikir ini dipanggil sebagai, tuan-tuan selalu dengar ustaz-ustaz sebut apa? Kafaratul majlis. Kita akhiri majlis kita dengan bacaan kafaratul majlis. Sama ada baca yang ni ataupun baca selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, cukup. Sebelum bagi salam ke orang kita nak bersurai tu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salah satu, kalau terbaiknya dua-dua sekali. Zikir ini disebut oleh penterjemah Syekh Harun Nizam bin Mat Husain hafizahullah sebagai zikir penutup majlis. Kita baca hadis, tuan-tuan boleh tengok, yang ada buku boleh tengok, yang tak ada kita dengar apa yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الإمام الترمذي. Terjemahan hadis daripada Abu Hurairah, manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW di atas muka bumi Allah ni, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang telah duduk di dalam satu majlis, maka banyaklah bunyi suara bising dan kesalahan serta dosa kadangkala di dalam majlis tersebut. Lantas orang itu berkata sebelum dia bangun meninggalkan majlis itu, Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa maksud dia? Kita tonton tengok. Maha suci engkau wahai Allah, dan dalam keadaan saya memujimu dengan pujian untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku mohon ampun serta bertaubat kepadamu. Fadilat dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan nescaya telah diampunkan baginya apa sahaja dosanya yang ada dalam majlis itu. Tuan-tuan, kita dalam majlis ni, kadang sesiapa yang banyak percakapannya, maka banyaklah salahnya.
Ini tengok, ini kalam para ulama, ini bukan hadis. Sesiapa yang banyak cakapnya, maka banyaklah salahnya. Sesiapa yang banyak salahnya, maka banyaklah dosanya. Sesiapa yang banyak dosanya, kalau tak diampunkan, nerakalah tempatnya. Betul tak tuan-tuan perkataan tu? Sangat betul. Maka orang yang rajin bersembang, hati-hati dengan mulut dan lidah yang diberikan oleh Allah. Yang banyak cakap. Sebab tu orang soleh tuan-tuan, lagi soleh dan lagi alim orang itu, lagi bertambah kuranglah percakapan dia. Ini kaedah. Ini bukan hadis, ini kaedah. Semakin alim dan semakin soleh orang itu, maka semakin kuranglah perkataan yang keluar daripada mulut dia. Hak menyembang ni, perkataan menyembang ni. Mengajak tu tak apalah kan, mengajak ni hak menyembang. Tuan-tuan tengok ada orang suka menyembang. Hari ni ada istilah membawang. Istilah membawang. Membawang. Tak ada apa kadang dia boleh telefon orang untuk sembang. Kadang tak ada apa-apa pun, saja telefon orang untuk sembang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, sebab tu dia ada ilmu yang ulama ajar, ilmu untuk diam, ilmu diam. Masya Allah. No? Ilmu untuk diam. Bukan sombong. Jangan diam sampai orang kata sombong je. Bertegur orang, bertegur siapa, bagi salam, bertegur siapa, tanya khabar orang lain, terutamanya ahli keluarga. Yang tu benda biasa, basic lah tu untuk PR kan, kalau kita jumpa orang dan sebagainya. Ni yang saya maksudkan ni, hak sembang kosong ni. Petang dia tengok ada lagi, lah ni maghrib lambat, dia tengok ada lagi sejam ni, sejam setengah lagi ni. Nyembang. Orang-orang yang kaki sembang, suka sembang, ketahuilah, sesiapa yang banyak sembangnya, maka banyak salahnya. Mesti. Sesiapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Dan sesiapa yang banyak dosanya, sekiranya tidak diampunkan oleh Allah, nerakalah tempatnya. Nabi ajak satu cara, tiap-tiap kali berjumpa dengan orang, bersembang, walaupun seorang, 4 orang, 10,000 orang, orang tu kita kenal ataupun tak kenal, sebelum nak berpisah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pun pisah, kita assalamualaikum, jumpa pula. Cukup. Tuan-tuan, tuan-tuan biasa-biasa akan buat, insya-Allah. Kita duduk dengan siapa pun kita akan subhanakallahumma bihamdik. Dengan siapa sahaja, Allah akan menggerakkan mulut kita untuk sebut. Kita jadi tak malu lah. Kita jadi tak segan. Allah akan menggerakkan mulut kita. Allah akan menggerakkan mulut kita. Jalla jalaluh. Allah akan mengingatkan kita, insya-Allah. Okey, itu hadis yang kita dapat. Alhamdulillah, puji Allah, dapat ilmu, minta dengan Allah, ya Allah jadikan ilmu ni yang bermanfaat, wahai Allah, supaya aku boleh beramal. Sebab apa nak beramal? Supaya Allah suka, Allah sayang kita, Allah redha kita. Dua tu je. Dua itu saja sebab kenapa kita nak. Tuan-tuan boleh tengok terusnya hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memuji Allah selepas makan dan minum. Hak ni best tuan-tuan. Nikmatnya bila beramal. Kelebihan memuji Allah selepas makan dan minum. Saya yakin baca tajuk tu saja semua orang faham apa maksud hadis ni. Tapi tak ramai orang yang boleh sebut alhamdulillah selepas dia makan ataupun selepas dia minum. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmadahu 'alayha. Rawahu Muslim. Tuan-tuan dengar hadis ni elok-elok. Tuan-tuan bayangkan perkataan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan ia daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiap-tiap sesuatu yang datang daripada mulut Rasulullah kesemuanya adalah wahyu. Ini kaedah, ini kaedah. Semua yang keluar daripada mulut Rasulullah ia adalah wahyu berdasarkan apa yang Allah sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap
berdasarkan hawa nafsunya, melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Jom kita dengar apa wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi SAW, untuk kita lebih kuat rasa seronok, semangat nak amal ni, sebab dia wahyu daripada Nabi. Tengok apa makna. Tadi kita dah baca dah hadis yang barakah tadi, riwayat Imam Muslim. Kesemua amalan-amalan dalam kitab ni adalah amalan-amalan yang ambil masa 5 saat, 10 saat. Amalan yang pagi ni, yang ke-34 ini tuan-tuan, adalah amalan yang paling ringkas daripada keseluruhan 40 amalan. Dia ambil masa 1 saat sahaja, iaitu tiap-tiap kali satu orang tu makan, dia sebutlah Alhamdulillah. Tiap-tiap teguk, tuan-tuan, tiap-tiap teguk dia minum, dia sebut Alhamdulillah. Tiap-tiap suapan dia disebut Alhamdulillah. Tuan-tuan jumpa saya tengok kan, dia makan tak sebut apa pun. Tuan-tuan sekalian, siapa yang biasa sebut Alhamdulillah, tiap-tiap kali dia suap, hati dia akan sebut Alhamdulillah. InsyaAllah, InsyaAllah, no? Hati dia akan sebut Alhamdulillah. Bila dia suap makanan, kalau dia suap minuman, satu tegukan, satu suapan, dia akan sebut Alhamdulillah. Hati dia secara automatik, sebab dia dah biasa. Semoga saya dan kita semua mendapat nikmat ni. Yang ni, nikmat ni saya tak tahulah nak cerita nikmat. Tengok apa Nabi sebut. Daripada Sayyiduna Anas ibn Malik, beliau telah berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah betul-betul redha dengan satu orang hamba. Hamba ni kita lah tuan-tuan. Hamba ni kita, hamba Allah, saya dan kita semua. Allah benar-benar redha. Tuan-tuan tengok kenapa Syekh Harun Nizam terjemah benar-benar redha. Sebab ada dua taukid. Ada inna dengan lam taukid. Nah? Lam taukid pada perkataan yarda. Yarda fi'il mudhari' marfu'. No? Jadi ada dua taukid, dua penguat kata, penguat ayat yang Nabi letakkan di dalam hadis ini. Sebab tu bila terjemah, sesungguhnya Allah benar-benar redha. Allah syukur redha. Satu orang hamba Allah yang bila makan, tiap-tiap kali dia suap, dia puji Allah. Apa puji Allah? Alhamdulillah. Simple ya. Alhamdulillah. Berapa saat? 1. Sebab tu bagi saya, amalan pagi ni adalah amalan yang paling baik. Bukan paling baik macam mana? Paling mudah lah. Amalan yang paling mudah di antara 40. Di antara 40 amalan yang ada dalam kitab ni, hak ni yang paling mudah sekali. Allah suka sangat. Sebab tu tuan-tuan, semua amalan-amalan yang kita sebut ni, bukan kita nak tengok fadilat dia sangat pun. Tetapi, pasal apa kita nak buat ni? Sebab amalan ni Nabi beritahu Allah suka. Yang tu je. Sebab amalan ni Allah suka, sebab itu saya nak beramal dengan amalan ni. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah benar-benar redha, Allah betul-betul suka. Satu orang bila dia makan, dia sebut Alhamdulillah sebanyak apa yang dia suap dalam mulut dia. Kalau 18 kali suap, 18 kali dia sebut Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan mula benda ni kan, kita akan mula dengan macam paksaan dulu. Macam paksaan. Orang nak sebut poyo ke, orang nak sebut bajet ke, orang nak sebut apa, biarkan dia, tak payah buruk sangka dengan orang tu. Minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kalau dia sebut dengan, dia pali kita dengan perkataan yang tak elok kan. Kita dengan Allah, kita hamba Allah, kita bukan hamba orang yang duduk sekeliling kita. Kita hamba Allah, kita sebut Alhamdulillah. Lama-lama tuan-tuan, kalau kita makan, kita tak sebut di mulut pun, dalam hati dia mai sekali ataupun 2 kali. Lepas lama lagi, 4-5 bulan, dia akan datang 5-6 kali. Lepas tu dia datang lagi banyak lah. Lagi banyak. Masya Allah. Kita sambung, Nabi kata, atau Allah sangat redha, Allah benar-benar redha kalau orang tu minum sebanyak mana dia minum, dia suap teguk tadi ni, kemudian dia puji Allah. Dia minum bismillah. Satu tegukan, bismillah, teguk Alhamdulillah, bismillah, Alhamdulillah. Dia sebut Alhamdulillah. Masya Allah. Ni semua ni rahsia-rahsia dunia ni sebelum kita pergi ke akhirat.
Ini kesemua rahsia-rahsia yang Nabi tinggalkan di tempat ujian ini. Satu, alam ujian dan alam untuk mengejar redha dan pahala. Alam untuk mengejar redha dan pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau sehari kita makan 3 kali, satu pinggan kita makan 20 suapan, maka 20 kali kita puji Allah, Alhamdulillah. No? Maka sehari 60 kali kita puji Allah melalui makanan kita. Saya nak peringat tuan-tuan, saya pernah jumpa ramai orang, ada orang Allah tarik nikmat dekat dia, dia tak boleh nak makan banyak lah. Dia tak boleh nak makan banyak. Tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal perut dia dah ditebuk di tepi ni. Dia dah ditebuk di tepi ni, dia bawa plastik sepanjang hidup dia. Dia bawa plastik sepanjang hidup dia. Apa yang dia makan tak ada nak proses apa dah, sebab usus besar dia telah pun dibuang. Yang ni selalunya tidak mempunyai jangka hidup yang panjang. Tuan-tuan, kita jumpa orang tu, air mata kita meleleh turun ni, panas dia turun meleleh. Tengok aja dia. Bila dia kata, ustaz tak boleh makan apa dah. Kita tak pernah puji Allah, bertahun-tahun tak pernah puji Allah, Allah bagi makan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya jumpa ramai orang tak boleh minum banyak. Beramai tuan-tuan, terutamanya yang ada penyakit buah pinggang. Yang penyakit buah pinggang memang dia akan dihadkan bermula daripada beberapa cawan sampailah akhir kali kalau teruk dah sehari 2 cawan saja ataupun 3 cawan. Saya pernah jumpa orang sehari 2 cawan saja. Seharian 24 jam. Kalau nak jaga buah pinggang tu untuk lebih lama, dia berfungsi asbab lah, asbab. Masya-Allah. Sebab tu kita sekali sedut, kadang kita sekali sedut air, sekali nafas sedut air tu sudahlah tidak sunnah. Minum seperti binatang minum. Minum seperti binatang minum. Sedut sekali je, straw tu sedut sekali je, sudahlah tidak sunnah, tak bismillah, sedut sekali je, tak ada bunyi, alhamdulillah. Dia manusia ni dia tak sedar lagi, dia tak diuji oleh Allah, dia tak sedar. Manusia ni selagi dia tidak diuji oleh Allah, dia takkan sedar. Maka jangan sampai Allah Ta'ala uji. Orang yang selalu bersyukur ketika mana dia sihat, insya-Allah ketika dia sakit, Allah cepat menyembuhkan dia. Kalau tidak pun Allah akan menguatkan hati dia sekuat-kuatnya. Ini rahsia tuan-tuan. Orang yang selalu memuji Allah ketika dia sihat. Terima kasih Allah ada mata. Terima kasih Allah boleh berjalan. Terima kasih Allah boleh makan. No? Orang yang sentiasa puji Allah ketika dia sihat, ketika dia sakit satu hari nanti, Allah mudah memakbulkan doa dia. Kalaupun tak sembuh dengan cepat, Allah akan memberikan kekuatan hati kepada dia. Itu saja untuk pagi ini. Sampai hadis ke-34. Panjang ni hari ini ni. Dan sebenarnya ini hari kali pertama saya buat live seorang-seorang. Tapi saya tidak berseorangan. Ada hampir 4,000 orang. Hampir 4,000 orang bersama dengan saya. Semoga majlis ilmu ni barakah. Kita semua diampunkan oleh Allah. Siapa yang meninggal hari ini, semoga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Diampunkan oleh Allah. Duduk di dalam taman syurga, di alam barzakh insya-Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menyumbang, yang menyumbang star-star tu, semua tu untuk kuliah-kuliah ni tuan-tuan, bukan untuk kita gunakan untuk keperluan peribadi, Dan saya tak minta, saya tak minta, cuma kalau hak tuan-tuan sumbang tu semua ni untuk urusan kuliah ni insya-Allah.